Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Radio 12 Malam. Lemah sangat seluruh badannya disebabkan sudah kurus tidak bertenaga semenjak terkejang sahaja di tengah rumah lebih sebulan. Sewaktu saya ke kampung itu, keadaan Utih Simik bertambah tenat dengan anaknya Selipah sudukan bubur sahaja ke mulutnya. Sudah puas Aki Minin ikhtiarkan sampai berubat besar pun dengan menyediakan 7 piring berteh, 7 gelo air, 7 jenis bunga dan 7 jenis limau. Apabila Aki Minin berubat besar, bermakna dia akan menyeru ke semua pendampingnya biar datang menjelma di situ. Setelah Aki Minin berubat besar, 7 helai daun nyiur yang diletakkan di hadapan tangga supaya mereka yang datang menziarah tidak dibenarkan memanggil dari tengah halaman. Mereka ni mestilah naik ikut jalan tangga dapur sekiranya mahu menjengah Utih Simik yang terkejang sakit. Siapa pun dilarang bercakap-cakap dengan Utih Simik setelah Aki Minin berubat besar. Isterinya Uda Kimah bersama anak gadisnya Selipah mesti diikat dengan kain kuning di lengan sebagai tanda di rumah yang mereka sudah dibuat berubat besar. Pantang larang ini ditetapkan oleh Aki Minin sejak turun-temurun supaya seisi kampung menyedari kalau sudah berubat besar, banyak pantang larang yang mesti dipatuhi. Aki Minin ini sendiri pun dia tak suka berubat besar kalau tidak disebabkan penyakit Utih Simik sudah bertambah tenat. Badannya yang gempal juga sudah kurus benar akibat tidak selera mahu menjamah makanan. Utih Simik sendiri tidak dibenarkan abangnya Lebay Sali datang menjengah apabila abangnya mendesak dia dibawa ke hospital sahaja. Masakan Utih Simik mahu berubat ke hospital setelah dia yakin yang kejadian yang menimpanya disebabkan burung pungguk hinggap di atas bumbung rumahnya. Apabila burung pungguk sudah bertenggek di atas bumbung rumah, bermakna dia mahu memberi alamat tentu mayat akan terbujur di situ. Sebab itulah Utih Simik tidak mahu dibawa ke hospital. Kalau dia mahu jadi mayat terbujur pun, biarlah terkejang di tengah rumahnya sendiri. Tentu anak isterinya akan menghadap dia tatkala tengah nazak yang tercangut-cangut menanggung kepayahan mahu bernafas. Memang burung pungguk itulah puncanya. Uda Kimah juga percaya mengenai kejadian burung pungguk menyerbu ke atas pokok kundang di hujung halaman, kemudian melayang hinggap ke atas bumbung rumah apabila dilontar oleh Utih Simik dengan kayu api. Sewaktu saya menziarahi Utih Simik, setelah diajak oleh Lebay Sali menjengahnya, dia tetap tersenyum menyambut. Memang keadaannya payah sangat mahu bergerak disebabkan badannya yang terlalu kurus, tetapi semangatnya tetap kuat melawan derita kesakitan yang ditanggungnya. Macam mana dengan ubat Aki Minin? Lebay Sali bimbang juga dengan keadaan adiknya yang masih tidak ada perubahan sekalipun sudah 2 kali Aki Minin melakukan berubat besar. Entahlah, dia nak cuba 3 kali naik. Uda Kimah sayu setelah diberitahu oleh Aki Minin demikian. Kalau cukup 3 kali berubat besar keadaan Utih Simik tidak juga sembuh, dia sendiri akan mengalah. Biarlah Uda Kimah mencari dukun yang lain untuk mencubanya ataupun terpulanglah kepada keputusan Lebay Sali mahu membawanya ke hospital. Memang Aki Minin sendiri tidak suka sangat mahu berubat besar. Lainlah kalau sudah terpaksa, dia akan lakukan juga. Mahu berubah besar bermakna dia mesti mematuhi segala petua dan pantang larang. Siapa pun tidak dibenarkan lagi menjengah tatkala dia sudah mula membakar kemenyan.
Sebab itu Dakimah mesti memberitahu jiran-jiran mengenai masa Akiminin akan membakar kemenyan supaya tak ada siapa pun yang datang menjengah ketika ini. Bimbang sangat Akiminin. Kalau mereka yang mahu datang menjengah akan terserempak jelmaan moyang Laban, menyebabkan sesiapa yang melihatnya akan terkejang tiba-tiba. Tentu mereka akan salahkan dirinya kalau mereka terkejang akibat terserempak moyang Laban yang terjegat di kaki tangga. Dia tahu. Memang Uti Semit terkejut tatkala melihat jelmaan moyang Laban berdiri di depan tangga laksana gajah yang tersegam. Sewaktu berubat besar di rumah Ibrahim Misai, tiba-tiba sahaja Uti Semit terlupa. Lantas sahaja dia datang menjengah disebabkan sudah 3 hari Ibrahim Misai terlantar. Dia tidak juga datang menjengah. Tatkala Uti Semit sampai di tengah halaman, terkejut besar dia apabila ternampak bayang putih di kaki tangga rumah Ibrahim Misai. Dia cam betul jelmaan kepala gajah dengan telinganya yang lebar tersergam di situ, tetapi dia tidak melihat pun tubuh gajah itu yang tercegat di kaki tangga. Dalam keadaan gemetar itulah, Uti Semit naik ke rumah ikut pintu dapur. Dia tidak memberitahu sesiapa pun mengenai kejadian terserempak jelmaan kepala gajah di hadapan pintu rumah. Tetapi Akiminin merungut-rungut marah disebabkan Uti Semit melanggar pantang larang. "Kenapa tak tahu pantang larang moyang Laban?" marah benar Akiminin sebaik saja selesai dia berubat besar. Terkejut juga mereka di atas rumah Ibrahim Misai apabila dituduh demikian oleh Akiminin. Tetapi siapa pun tidak dapat berdalih kerana Akiminin mengakui yang dia dimarahi oleh moyang Laban. Tatkala dia menyeru moyang Laban, tiba-tiba saja jelmaan kepala gajah itu tersegam di hadapannya. Siapa pun tidak melihat kepala gajah dengan belalainya meliuk-liuk di hadapan Akiminin. Tatkala Uti Semit tercegat di tengah halaman, tidak bertangguh jelmaan kepala gajah itu memukul Akiminin dengan belalainya. Mereka yang tercongok di tengah rumah menghadap dia sedang membakar kemenyan terkejut juga apabila Akiminin terpelanting bagaikan dikuis kuat. Cepat-cepat Akiminin bangun semula, tetapi ditolak oleh jelmaan kepala gajah itu dengan belalainya. Apabila moyang Laban berdiri di kepala gajah, memang dimarahinya Akiminin kerana tidak tahu pantang larang untuk berubat. "Awak ni berubat apa? Pantang larang pun tak tahu," jerkah moyang Laban mengingatkan Akiminin. Tersengih-sengih Akiminin disebabkan dijerkah moyang Laban demikian. Masakan moyang Laban tiba-tiba sahaja marah kalau tidak bersebab. Akiminin mengeluh pendek kerana tidak tahu punca kenapa moyang Laban marah sangat. Kalau mahu dikira pantang larang, semuanya sudah dipatuhi tatkala melengkapkan semua perkakas ubat di dalam dulang. 7 gelok air sudah diisi dengan air telaga. 7 piring berteh disiapkan dengan tidak boleh bercakap semasa direndam di kuala. 7 jenis bunga yang dipetik dengan diserahkan kepada Embuk Supi sepanjang jalan. Semasa mencari 7 jenis bunga itu, Embuk Supi tidak bercakap dengan sesiapa pun, sekalipun ditegur sapa oleh kenalan yang melintas. "Tak tahu kawan, pantang larangnya macam mana?" Akiminin tersinggung juga dituduh oleh moyang Laban sampai dipukul dengan belalai gajah. Betapa malunya dia apabila dipukul sampaikan terpelanting di hadapan jiran-jiran yang melihat dia menggubati Ibrahim Misai. "Kenapa biarkan orang di tengah halaman semasa kawan datang?" Gerutu moyang Laban terkilan diperolok-olokkan demikian. "Siapa? Kawan tak tahu." Akiminin juga tersinggung dengan perbuatan orang-orang kampung yang tidak mematuhi pantang larangnya. "Awak tengoklah sendiri," tegas moyang Laban menuding ke arah halaman yang dapat dilihat sendiri oleh Akiminin. Aduh, Uti Semit." Perlahan Akiminin menggeleng sebab sahaja melihat Uti Semit tergamam di tengah halaman. Kalau tidak kenangkan Uti Semit, memang dia tak peduli pun sama ada moyang Laban mahu terjah dengan kaki gajah sampai lelaki itu tergolek di tengah halaman. Moyang Laban akan perintahkan gajah tunggangannya memijak kepala Uti Semit biar remuk tidak bersisa. Sebab itu Akiminin mesti memujuk supaya moyang Laban dapat bersabar. Dia sanggup bertanggungjawab kalau anak-anak ubatnya melanggar pantang larang.
Bila-bila dia sanggup junjung dulang berisi kepala kambing untuk diletakkan di hujung serambi. Dia sedia mengaku salah di hadapan moyang Laban disebabkan Uti Simit sengaja mahu melihat jelmaan gajah putih itu tatkala Akiminin membakar kemenyan. Sudah menjadi pantang larang moyang Laban, sesiapa pun tidak boleh menjengah keluar apabila Akiminin membakar kemenyan menyerunya datang menjelma. Tentu mereka akan terkejut melihat kepala gajah putih itu di hadapan pintu dengan tubuhnya yang tidak kelihatan. Kalau nampak tubuh gajah itu, tentu mereka akan melihat sendiri moyang Laban bertunggang di atas belakangnya. Uti Simit tu dia tak faham lah moyang. Lantas Akiminin meminta jelmaan itu tidak salahkan Uti Simit yang datang ke situ sewaktu dia tengah membakar kemenyan. Maafkanlah dia, sebab dia tak tahu pantang larang kita. Dia menambah seolah-olah menyedari kesalahannya membenarkan Uti Simit datang semasa dia menyeru moyang Laban untuk menjelma. Sewaktu moyang Laban menghilangkan diri bersama dengan jelmaan kepala gajah, segera Akiminin menyuruh pasang saja pelita. Mereka tidak perlu lagi bergelap kerana Akiminin tidak dapat meneruskan berubah besar setelah cabuh dengan kedatangan Uti Simit itu. Sebab itu marah sangat daripada Uti Simit yang tersengih-sengih di dapur tidak berani masuk ke ruang tengah rumah. Tahu sangat dia disebabkan melanggar pantang larang Akiminin itulah hingga terserempak kepala gajah putih yang menjelma di hadapan pintu. Kenapa sekarang awak nak balik Uti Simit? Lantas Akiminin menggamit lelaki itu supaya masuk ke tengah rumah. Dah terlupa. Apa nak buat Aki? Keluh Uti Simit mengakui akan kesilapan datang menjengah tatkala Akiminin membakar kemenyan. Kalau mahu datang pun tidak menjadi kesalahan selepas selesai Akiminin mengubati Ibrahim Misai. Tetapi dia terlupa mengenai berubat besar. Akiminin kerana menyangka belum habis tempoh 3 hari berubah besar sebelumnya. Sebab itu dia datang juga mahu menjengah pada sebelah malam. Memang kau tak tahu pantang larang orang tua. Marah benar Akiminin apabila kenangkan sakit juga pipinya dilibas oleh belalai gajah tunggangan moyang Laban. Kesal benar Uti Simit disebabkan terlanggar pantang larang yang ditetapkan oleh Akiminin. Kalau dia tahu Akiminin tengah berubah besar, memang dia tidak akan jejakkan kaki ke rumah Ibrahim Misai. Perkara budi bahasa mahu ziarah Ibrahim Misai terlantar sakit tidak penting lagi kalau bandingkan dengan pantang larang Akiminin. Siapa berani melanggar pantang larang hinggakanlah boleh dijerkah oleh moyang Laban. Uti Simit sendiri rasakan mahu terlambat kencing akibat ketakutan sebaik saja melihat jelmaan kepala gajah di hadapan pintu. Kalau dia tidak tabahkan semangat, tentu akan tersungkur rebah tidak bertampan. Semasa beberapa orang turun ke tengah halaman, mereka semua melihat tapak gajah di hadapan tangga. Pelik juga mereka disebabkan 3 sahaja tapak gajah itu yang berbekas, sementara satu lagi tidak jelas kelihatan. Tetapi perkara tapak gajah tersegam selepas Akiminin berubah besar bukanlah menghairankan mereka. Sudah beberapa kali mereka melihat tapak gajah di tengah halaman, asal saja Akiminin berubah besar. Semasa mereka menuruni tangga rumah Ibrahim Misai, 3 batang anak tangganya sudah pun patah remuk laksana dirempuh gajah. Tidak pernah pula berlaku kejadian demikian semenjak Akiminin mula berdukun. Dia sendiri dapat mengagak, tentu marah Syed. Pasal benda sebut Syed Dia sendiri dapat mengagak, tentu marah benar moyang Laban disebabkan pantang larangnya dicabur. Bagaimana Uti Simit yang kuat berpegang dengan pantang larang Akiminin ni boleh cabur tatkala tengah berubat besar? Balik dari rumah Ibrahim Misai itulah, Uti Simit mula berasa tidak sihat badan. Dia terus saja tarik selimut sebaik sahaja rebahkan badan di tempat tidur. Sepanjang malam itu, beberapa kali Uti Simit tergamang, seolah-olah burung punggut melayang hinggap di kepalanya. Macam itulah mulanya Ustaz, ujar Uda Kimah menjelaskan bagaimana Uti Simit diganggu demam sejuk berterusan. Dia terketar-ketar menahan kesejukan sampai 2-3 jam. Kemudian dia akan kepanasan selepas saja sejuk beransur hilang. Kadang-kadang meracau-racau hinggakan dia berpeluh seluruh badan. Setelah badannya berpeluh, barulah Uti Simit berasa lega dan boleh berehat tidur.
Tetapi Lebay Salih percaya yang adiknya diganggu demam kura bukan diasuh oleh Moyang Laban. Kalau diasuh oleh Moyang Laban, kenapa pula Uti Simek semakin lemah dengan mukanya pucat tidak menentu? Tentulah dia akan sama seperti Akiminin sekiranya sentiasa disamping oleh Moyang Laban. Sudah 2 kali berubah besar. Hairan juga Akiminin kerana Moyang Laban tidak datang menjelma. Dia sekadar melihat bayangan Moyang Laban jauh di kaki bukit tidak mahu melangkah mara ke hadapannya. Puas diseru setelah kemenyan dibakar pun, Moyang Laban tetap enggan mara mendapatkan dia. Masakan dia boleh memaksa sekiranya Moyang Laban tidak mahu lagi menjelma di hadapannya. Sebab itu Akiminin tidak berputus asa. 2 kali Moyang Laban tidak mahu menjelma selepas berubah besar. Tentu, kali ketiga, dia terpaksa juga jengah datang. Semak masakan setelah berubah besar Moyang Laban tidak mahu juga menjelma. Tentu dia akan ungkit asal-usul Moyang Laban dari pawang besar yang bersumpah mahu menjaga negeri. Tetapi kenapa pula menyusahkan anak cucu? Lainlah dengan Malim Panjang yang menjelma menjadi hantu tinggi seperti yang ditemui oleh Akuk Botak. Sekiranya diminta Akuk Botak mengubati Utin Simek, tentu hantu tinggi yang menjelma. Masakan hantu tinggi boleh diminta mengubati Utin Simek yang terkejang sakit? Kalau jelmaan Malim Panjang itu sekadar mahu tunjukkan gagah perkasa sahaja, memang Akuk Botak boleh gunakan hantu tinggi jelmaan Malim Panjang itu apabila mahu buat kerja-kerja berat. Semasa emaknya Embok Supi minta bawakan kabung sagu rembia untuk makan itik ayamnya, terkejut benar Embok Supi apabila sebatang tegah pokok sagu rembia dipikul oleh Akuk Botak. Berbulan-bulan pula dia mahu habiskan pokok sagu rembia yang melintang di hujung halaman setelah digolekkan oleh Akuk Botak di situ. Tahu sangat Akiminin bagaimana cucunya memikul sebatang pokok sagu rembia dari hujung sawah dicampakkan ke tengah halaman rumah emaknya. Masakan Akuk Botak boleh sembunyikan dari dia tatkala jemaah hantu tinggi datang membantu. Akuk Botak sekadar berpaut pada lengan hantu tinggi itu sahaja tatkala sebatang pokok sagu itu dicekaknya dibawa ke tengah halaman. Dia boleh melihat jelmaan hantu tinggi itu mendampingi cucunya apabila Akuk Botak terdesak. Semasa jambatan masuk ke kampungnya dibina oleh kontraktor Cina, memang Akiminin sendiri tahu bagaimana Asang mencabar cucunya disebabkan mereka seramai 20 orang yang tidak berdaya mahu mengangkat tiang jambatan. Dalam masa perintah orang putih, memang tak ada kren untuk mengangkat tiang jambatan yang besarnya 5-6 pemeluk sepanjang 15 kaki. Pekerja-pekerja kontrak yang sampainya 20 orang akan mengumpil menggunakan tali air mudah ditegakkan sebelum dicacakkan ke tengah air. Sengaja Akuk Botak mempersundakan kawannya Asang disebabkan terkial-kial mahu menyorong tiang besar itu ke tengah sungai. Disebabkan matahari tegak di kepala dengan panas membahang, tersinggung juga Asang apabila diusir oleh Akuk Botak. "Awak semua tak makanlah, Asang. Tak makan ke?" Terkekeh-kekeh Akuk Botak mentertawakan 20 orang pekerja Asang yang terkial-kial menyorong tiang jambatan sepanjang 15 kaki itu. "Hayya, bukan ringan aku," sahut Asang mengingatkan kawannya dalam perasaannya tersinggung. "Itu satu batang saja, mana ada berat." Sengaja Akuk Botak bergurau dalam masa Asang bersama kawan-kawannya terkial-kial di bawah terik matahari yang membarang. "Awak cakap besar lah Akuk. Kalau lu boleh angkat, lu marilah tolong," ujar Asang cuba menahan kesabarannya. "Ini macam punya kayu. Saya satu orang pun boleh angkat lah," beritahu Akuk Botak masih juga mengusik kawannya yang mula berpinar marah. "Kalau awak boleh angkat satu orang, sekarang saya kasih lu RM200. Lantas Asang bercekak pinggang menyuruh pekerja-pekerjanya mundur. Akuk Botak ketahu saja apabila dicabar oleh Asang demikian. Dia sekadar bergurau saja kerana sudah lama dia berkawan dengan Asang. Kadang-kadang Asang juga mempelawannya bekerja sekiranya mendapat kontrak di mana-mana. Tetapi semasa dia dapat kontrak membina jabatan di kampung itu, Akuk Botak sendiri tidak mahu bekerja dengan dia. Sebab itu Asang tersinggung kerana menyangkakan Akuk Botak sengaja mengejeknya.
disebabkan tidak diajak ikut sama bekerja. Apalagi aku botak terjunggul di situ semasa pekerja-pekerjanya terkial mahu mengangkat tiang besar sepanjang 15 kaki. "Awak marah ke, Asang?" Aku botak berlembut setelah melihat kawannya marah sangat diusir demikian. "Angkatlah, saya kasih lu 200. Tegas Asang mengulangi lagi setelah hilang kesabaran. Disebabkan Asang mencabarnya, lantas saja aku botak menjadi marah. Sebaik saja dia marah, tiba-tiba saja pandangannya menjadi gelap. Dia sendiri ni tak dapat lagi mengawal dirinya apabila merasakan tubuhnya membesar hingga berbulu seluruh badan. Saat ini, aku botak tidak menyedari apa-apa kerana dilihatnya tiang besar sepanjang 15 kaki itu sama seperti sebilah mancis sahaja. Dan apabila bilah mancis itu dipegang dengan hujung jarinya, dia cacakkan di tengah alur air sebesar kelingking sahaja. Mudah saja dia cacakkan bilah mancis itu dengan tidak payah menggempang air yang mengalir. Apa sangat air yang mengalir itu pada aku botak? Dikuis dengan kelingking pun boleh tersekat, tidak boleh mengalir ke mana-mana. Tetapi mereka yang berdiri di tepi sungai melihat aku botak memikul tiang besar sepanjang 15 kaki itu macam menggalas galah buluh sebesar lengan. Dia cacakkan saja tiang berkenaan laksana menghentakkan kayu menugal jagung di tengah kebun sahaja. Tercengang Asang apabila melihat tenaga luar biasa aku botak boleh mengangkat tiang jambatan sepanjang 15 kaki itu. Memang Kiminen tahu bukan cucunya yang mengangkat tiang jambatan berkenaan. Asal saja aku botak marah, tidak dapat mengawal perasaan, sudah tentu jelmaan maling panjang akan tercegat di sisinya. Siapa pun tidak akan boleh tewaskan aku botak tatkala hantu tinggi itu yang menjelma. Tentu Asang tidak melihat hantu tinggi jelmaan maling panjang itu tercegat mengangkat tiang jambatan yang dilihatnya sebesar bilah mancis saja. Tetapi Hakim ini boleh melihatnya kalau dia sudah membakar kemenyan menyeru moyang laban. Apa sahaja yang tidak boleh dilihat dengan mata kasar memang mudah saja dilihat oleh Akiminen apabila moyang laban datang menjelma. Alah, tak datang pula orang tua tu. Kalau Akiminen setelah puas menyeru tatkala membakar kemenyan di sisi Utih Simek. Kecewa juga dia sekiranya moyang laban tidak menjelma membantunya mengubati Utih Simek. Dia dapat mengagak. Tentu moyang laban tersinggung benar apabila Utih Simek melanggar pantang larang supaya tidak mencengah tatkala Akiminen berubat besar. Sejak turun-temurun, Akiminen tahu moyang laban akan menjelma setelah diseru namanya dengan membakar kemenyan. Memang amalan arwah datuknya diturunkan sejak beberapa tenggang. Kenapa dia tulis tenggang? Tenggang ni apa? Beberapa tenggang yang menjadi amalan moyang laban juga. Arwah datuknya beritahu mengenai moyang laban, pawang besar yang meninggalkan amalan kepada anak cucunya. Sejak turun-temurun pula mereka diberitahu mengenai amalan moyang laban itu dengan pantang larangnya yang mesti dipatuhi. Tetapi siapa pun tidak tahu ke mana menghilangnya moyang laban setelah dia berhenti di bawah pokok mangga di hujung sawahnya. Apabila dia ditemui oleh anak-anaknya, bekas tapak kaki gajah hanya 3 sahaja, sedangkan satu lagi tidak berapa jelas kelihatan. Mereka dapat mengagak, tentu gajah berkenaan berkaki tempang. Selepas kehilangan moyang laban itu, beberapa kali juga mereka terserempak di hujung kampung gajah putih berkaki tempang. Anak-anaknya dapat mengagak, tentu gajah putih berkenaan adalah jelmaan moyang laban yang memang berkaki tempang. Disebabkan kakinya tempang itulah moyang laban lama tertapa di tengah hutan sebelum menjadi pawang besar. Semasa Tok Besar mahu membina rumahnya, dia terkejut apabila melihat tapaknya terdapat batu besar tertanam. Tak ada siapa boleh diharapkan mahu menentukan sama ada tapak rumah itu sesuai ataupun tidak, selain daripada moyang laban. Setelah diberitahu kepadanya mengenai batu besar di bahagian tapak rumah Tok Besar yang mahu dibina, moyang laban berkeras mahu menggali batu berkenaan. Apabila batu besar itu dikorek, terpaksa dibongkar habis. Semasa membongkarkan batu itulah, kaki moyang laban terhimpit menyebabkan dia menjadi tempang. Setelah kakinya tidak boleh digerakkan, dia cuba berubat ke mana-mana tetapi tidak juga pulih. Sebab itulah dia mengambil keputusan bertapa jauh di tengah hutan.
Balik dari bertapa berbulan-bulan, Moyang Laban sudah boleh berjalan gagah sekalipun dia tempang sedikit. Batu yang dikoreknya dari tapak rumah Tok Besar itu dipikulnya sahaja, lantas dibuatnya lela. Apa benda lela ni? Lela ke lela? Tok Besar sendiri benarkan Moyang Laban membakar lela itu setiap kali menyambut hari raya. Setelah Moyang Laban hilang semasa duduk berehat di bawah pokok mangga setelah penat bekerja di sawah, lela yang diletakkan di hujung halaman rumahnya juga hilang entah ke mana. Apabila diberitahu kepada Tok Besar, dia sendiri buat seheran ke mana Moyang Laban menghilangkan diri. Disebabkan mereka ni berkawan baik, Tok Besar sendiri buatkan tanda dengan mencacahkan 2 batang batu bukit di tempat Moyang Laban hilang. Dia tetapkan di situlah makam Moyang Laban supaya menjadi kenangan anak cucunya. Tetapi makam tersebut bukanlah kubur Moyang Laban, kerana anak-anaknya sendiri tidak tahu dia menghilang ke mana. Cuma Tok Besar satu-satunya dapat mengagak. Tentu Moyang Laban ni balik semula ke tempat dia bertapa. Pawang besar seperti Moyang Laban akan balik semula ke tempat dia bertapa. Pawang besar yang seperti Moyang Laban tidak akan memberitahu mengenai tempat bersembunyinya apabila menyedari yang dia akan mati. Dia tidak mahu anak cucunya kebumikan dia sebagai petua amalannya selama bertapa berbulan-bulan. Tetapi gajah putih berkaki tempang yang beberapa kali ditemui oleh anak-anak Moyang Laban hanya dilihat sekali imbas sahaja. Dalam sekali mata sahaja dia akan hilang di sebalik belukar anak-anak kayu. Hanya mereka yang cam asal sahaja menjelang hari raya, lela Moyang Laban akan kedengaran ditembakkan 3 kedas. Mereka dapat mendengar seolah-olah dari bawah pokok mangga di hujung sawah tembakan itu dilepaskan. Tentu Moyang Laban menjelma di tempat makamnya ditandakan oleh Tok Besar. Dan kadang-kadangnya mereka ni boleh melihat api tembakan dari muncung lela itu sendiri di tengah kegelapan senja pada arah pokok mangga di hujung sawah. Tetapi tak ada pun sepucuk pun lela di situ apabila mereka mencengah. Sebab itu, Tok Besar tidak benarkan sesiapa pun ungkit lagi mengenai kehilangan Moyang Laban. Asal sahaja musim turun ke sawah, mereka akan melihat air parit yang dibina oleh Moyang Laban akan keruh bukat. Apa benda keruh bukat ni? Cam sangat mereka sekiranya air parit itu keruh. Nescaya padi mereka akan menjadi. Anak padi yang subur tidak akan diganggu tikus atau burung tiak sepanjang tahun. Sekiranya air parit itu tidak keruh bukat, masing-masing akan mengeluh panjang disebabkan anak padi akan dimusnahkan oleh tikus yang berkeliaran. Cuma Hakim ini satu-satunya yang pernah terserempak kubur lama di tengah hutan sewaktu mencari rotan. Berdebar hatinya tatkala melihat kubur berkenaan dengan nisannya yang diperbuat daripada ruyung nibung. Pagar di keliling kubur juga tercancang ruyung nibung yang kukuh seperti tembok. Tidak bertangguh, Hakimudin memangkas anak-anak kayu di sekeliling kubur. Setelah dia dapat mengagak, tentu kubur Moyang Laban yang ditemuinya. Malamnya Hakimudin bermimpi menemui Moyang Laban berkaki tempang, sama seperti jelmaan yang datang tatkala dia membakar kemenyan. Dia satu-satunya di dalam kampung yang mengamalkan petua peninggalan Moyang Laban. Tentu mudah berhubungan sekalipun melalui mimpi demikian. Memang Moyang Laban memuji-muji Hakimudin disebabkan usahanya membersihkan kubur di tengah hutan. Bukan mudah mahu menemui kubur Moyang Laban yang bernesankan ruyung nibung itu. Arwah datuknya sekadar menemui lela kepunyaan Moyang Laban yang tertanam di batu jeram sahaja. Apabila arwah datuknya memanggil orang-orang kampung supaya membantunya membongkarkan lela tersebut, dia tidak menemui apa-apa lagi di situ. Hakimudin juga mengajak Mak El Tinjot masuk ke hutan mahu memastikan kubur Moyang Laban yang ditemuinya itu. Semasa mereka sampai di tengah hutan, Hakimudin sekadar menemui belukar bamban yang sudah ditetaknya habis. Tetapi kubur bernesankan ruyung nibung itu tidak kelihatan lagi. Malah pagar yang dicacat dengan ruyung nibung seperti tembok itu juga tidak berbekas apa-apa di situ. Sebab itulah Hakimudin akan sebut asal-usul Moyang Laban pawang besar berkaki tempang itu kalau dia tidak menjelma setelah diseru tatkala berubat besar. Tentu Moyang Laban akan menitikkan air mata apabila kenangkan anak cucu terkejang mengharapkan pertolongan. Masakan Moyang Laban boleh mengelak kalau yang terkejang sakit itu adalah anak cucunya sendiri. Apalah gunanya menjadi pawang besar kalau anak cucu sendiri menderita menanggung kesakitan sampai terkejang berminggu-minggu. Biarlah 3 kali naik menyediakan kelengkapan berubat besar, namun Hakimudin tidak akan merasa serik. Dia akan berikhtiar membantu Uti Simek yang sudah lebih sebulan terkejang di tengah rumah. Saya rasa Simek ni kena demam kura ni, ulangi lebay Sali semasa Hakimudin datang berjengah. Aku pun tak tahu apa penyakitnya.
Tutur Akiminin ikhlas kerana tidak mahu Uti Simek terganggu fikirannya. Apa yang aku buat hanya ikut pengalaman aku saja. Jelasnya tidak mahu berkeras apa-apa kalau mahu mengubati Uti Simek. Sekiranya Lebay Salih mahu ubati adiknya, siapa pun tidak akan membantah asal saja Uti Simek boleh sembuh. Sebab itu Akiminin akan sebut asal-usul moyang laban pawang besar berkaki timpang itu kalau dia tidak menjelma. Sekejap. Ini macam diulang balik kat ayat tadi ni. Saya akan perbetulkan. Baik. Masa ada ayatnya moyang laban memang pawang besar. Segera Lebay Salih ingatkan sesiapa sahaja yang tercungguk menghadap Uti Simek terkejang menanggung kesakitan. Tapi bila dia dah mati, kebolehannya sebagai pawang besar dah tak ada lagi. Tegasnya tidak mahu sesiapa pun mengharapkan moyang laban datang membantu. Lantas Lebay Salih ingatkan mereka mengenai peristiwa Nabi Ibrahim Khalilullah yang mahu dicampakkan ke dalam api menyala setinggi gunung. Baginda didatangi Jibril AS yang menawarkan diri untuk membantunya dari ancaman api menyala setinggi gunung itu. Tetapi Nabi Ibrahim Khalilullah tidak mahu menerima bantuan Jibril AS kerana baginda hanya memohon pertolongan dan perlindungan dari Allah SWT sahaja. Kalau pertolongan daripada Jibril pun Nabi Ibrahim Khalilullah tidak mahu menerimanya, tentu pertolongan makhluk yang lebih rendah darjatnya daripada Jibril tidak patut diharapkan pertolongan dan perlindungan. Habis, takkanlah kita nak berdoa saja, sahut Uda Kimah serba salah apabila Lebay Salih menuturkan demikian di hadapan Akiminin. Manalah tahu Akiminin akan tersinggung disebabkan sikap Lebay Salih memperkecilkan usaha dia selama ini. Siapa suruh kamu berdoa? Lebay Salih keraskan suara disebabkan sudah lebih sebulan adiknya terkejang di tengah rumah. Aku suruh kamu bawa dia berubat ke hospital. Dia menambah kerana yakin adiknya mengidap demam kura yang semakin tenat. Terdiam Uda Kimah disebabkan Lebay Salih mula berkeras mahukan Uti Simek dibawa ke hospital. Tahu sangat dia mengenai demam kura yang terkokol-kokol menahan kesejukan apabila mula menyerang hingga terpaksa dilingkupkan berhelai-helai selimut. Setelah sejuknya hilang, Uti Simek akan menanggung kepanasan yang membahang sampai ke meracau-racau tidak menentu. Tatkala inilah dia menuduh burung pungguk hinggap di kepalanya dengan kuku yang mencengkam kuat. Memang bahana burung pungguk itu membawa malapetaka kepada dirinya. Selepas panas membahang, dia akan berpeluh sehinggakan basah lukus seluruh badan. Demam apa lagi yang akan menimpa Uti Simek kalau bukan demam kura? Kalau dibiarkan, tentulah kuranya itu akan menjadi kembang sampai bertaut menyebabkan perutnya menjadi keras kejung. Sekiranya kura sudah bertaut, memang tidak ada lagi harapan yang boleh digantungkan kepada Uti Simek. Sebab itu dia mahu Uti Simek dibawa juga ke hospital. Biarlah nasib adiknya ditentukan setelah mendapat rawatan di hospital. Tetapi Uti Simek sendiri membantah tidak mahu dibawa ke hospital. Abangnya tidak berhak mendesak dia selagi dirinya tidak rela dirawat ke hospital sampai bila-bila pun. Biar aku mati di rumah ni. Tegas Uti Simek membuat keputusan tidak akan berganjak dari rumahnya. Dia bukan terkejang sampai tidak boleh bergerak langsung, menyebabkan abangnya boleh memaksa isterinya menurut kemahuan dia. Uti Simek masih boleh bingkas bangun sekalipun tubuhnya sudah kurus benar. Tenaganya yang lemah tidak bermakna dia tidak boleh bergerak. Setelah berpeluh seluruh badan, Uti Simek akan terlelap sekejap. Kemudian dia akan bangun turun ke tengah halaman menyedut udara nyaman sepanjang petang. Kalau demam kura, ambil sajalah ubat quinine dekat hospital tu, sahut Akiminin perlahan. Dia juga tahu sekiranya ke hospital apabila mengidap demam kura, tentu akan diberikan ubat quinine. Sekiranya Uti Simek tidak mahukan ubat quinine, dia boleh makan ulam pucuk betik setiap hari. Pahit pucuk betik itu sama juga macam ubat quinine, tetapi dia sudah menyuruh juga Uda Kimah memberikan pucuk betik menjadikan ulam untuk dimakan oleh Uti Simek. Saya dah bagi dia pucuk betik, sahut Uda Kimah apabila Akiminin ingatkan dia mengenai pucuk betik. Asal saja Uti Minin makan ulam pucuk betik, nescaya dia akan muntah tidak bertahan. Berair-air matanya menahan senak perut akibat muntah yang berterusan. Tapi kalau tak salah, pada hukum biarlah aku cakap sikit. Akiminin memandang Lebay Salih, guru membaca Al-Qurannya di kampung. Bimbang juga dia kalau Lebay Salih akan membantah pandangannya. Aki cakaplah, biar saya dengar, sahut Lebay Salih serba salah kerana menyangka Akiminin sengaja mahu mengejeknya. Aku tengok kan, Ustaz ni serasi kalau ubatkan Simek ni.
ujarnya mengerling ke arah saya. Terkejut juga Lebah Sali dengan penjelasan Hakim Inin kerana menyangka saya bomoh yang boleh mengubati penyakit. Dia sekadar mengenali saya kerana sering kali bertemu di tempat kerja yang mempunyai urusan dengan usahanya mengajar Al-Quran di surau kampung berkenaan. Kalau betul serasi, apa salahnya Ustaz ni cuba? Lebah Sali tersengih-sengih memandang ke arah saya. Setelah diminta oleh Hakim Inin dan Lebah Sali, lantas saya meminta sediakan air 1 jug untuk diminum oleh Uti Simek. Saya hanya membacakan Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 1500 kali. Kemudian menyuruh Uti Simek minum air yang sudah didoakan itu. Selepas itu saya letakkan tapak tangan ke perutnya. Memang terasa keras kulit perutnya. Bimbang juga saya. Kalau betul pula lah kan seperti yang dikatakan Lebah Sali, kuranya sudah bertaut. Boleh jadi juga dia mengidap demam kura, menyebabkan kuranya bengkak sampai bertaut demikian. Kemudian saya mengembuskan ke tapak tangan 3 kali, lantas diusapkan ke perut Uti Simek dengan membacakan. Di sini ada doanya ya, tapi saya skip. Setelah saya doakan demikian, Hakim Inin juga memberitahu Uda Kimah supaya tidak payah dan sediakan kelengkapan berubat besar. Dia ingatkan biarkan saja tempohkan 3 hari Uti Simek diberi minum air yang sudah didoakan itu. Perkara sembuh atau tak, itu bukan urusan kita pun. Jelas Hakim Inin tersengih-sengih kerana tidak mahu Uda Kimah bergantung harapan dengan doa saya. Lainlah kalau Uti Simek mahu dibawa ke hospital, tentu tidak menjadi masalah kepada Hakim Inin. Tetapi semenjak bertahun-tahun, orang kampung terlalu bergantung kepada dirinya, sekalipun Hakim Inin mengakui jampi mantranya sekadar ikhtiar sahaja. Tetapi sebelum balik, saya sapukan ke seluruh badan Uti Simek dengan tapak tangan setelah membacakan sekali surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Kemudian saya ulangi sampai 3 kali hinggakan dia merasa seluruh badannya berpeluh sewaktu tapak tangan disapukan. Saya mengingatkan Uti Simek supaya lakukan berulang kali demikian setiap kali mahu tidur. Seminggu selepas itu Lebah Sali mengajak saya datang ke kampungnya menjengah Uti Simek. Disebabkan saya mahu balik ke kampung setelah berjanji dengan Tok Haji, tidak sempat saya mahu menemui Uti Simek selepas seminggu kemudian. Bagaimanapun, Lebah Sali beritahu mengenai adiknya muntahkan ketul-ketul daging busuk 3 hari selepas dia amalkan seperti yang saya suruh dia lakukan. Hakim Inin sendiri heran dengan keadaan daging busuk yang berketul-ketul keluar melalui muntah Uti Simek itu. Perutnya yang keras bagaikan papan terending itu juga sudah pulih semula. Dia mula berselera makan setelah berturut-turut hari memuntahkan daging busuk berketul-ketul. Apabila ditanyakan oleh Lebah Sali mengenai penyakit adiknya Uti Simek, memang saya sendiri tak tahu apa-apa.